Assalamualaikum, saya Muhammad Abzul Akmal. Hari ini kita nak berkongsi sedikit berkenaan dengan kejatuhan kerajaan Turki Uthmaniyah. 3 Mac baru-baru ni, maka genaplah 96 tahun kerajaan Turki Uthmaniyah telah jatuh. Jadi sebagai pengenalan, kerajaan Turki Uthmaniyah ni dia telah berpusat di Turki yang mana telah diasaskan oleh Osman Ortogol. Jadi kerajaan Turki Uthmaniyah ni dia telah berada di kemuncak semasa pemerintahan zaman Sultan Muhammad Al-Fatih, yang mana Sultan Muhammad Al-Fatih ni dia telah berjaya menawan kota Konstantinopel daripada Byzantine. Jadi lama kelamaan kehebatan kerajaan Turki Uthmaniyah ni semakin lama semakin lemah diakibatkan oleh perancangan-perancangan musuh. Jadi pada tanggal 3 Mac 1924 maka kerajaan Turki Uthmaniyah pun telah jatuh. Jadi kejatuhan kerajaan Turki Uthmaniyah ni mesti ada perancangan-perancangan yang disusun. Antaranya media masa pada waktu tu telah menonjolkan Mustafa Kamal dan memainkan peranan penting untuk memburukkan kecacatan kepribadian khilafah Uthmaniyah pada waktu tu yang bergelumang dengan keseronokan. Dan seterusnya pada zaman tu juga telah ditubuhkan The Young Turks pada tahun 1908, di mana gerakan ni dia bertindak agresif untuk menggulingkan Sultan Abdul Hamid II. Perancangan ini juga dia tidak hanya tertumpu di pusat pemerintahan di Turki sahaja, bahkan meluas di negara-negara Arab yang lain juga. Antaranya telah dibangkitkan semangat nasionalisme Arab, yang mana semangat tersebut telah menyebabkan golongan Arab pada waktu tu telah menganggap Turki ni sebagai penjajah. Jadi pada akhirnya perancangan-perancangan Yahudi ni pada akhirnya dapat meruntuhkan kerajaan Turki Uthmaniyah secara rasminya pada tahun 3 Mac 1924 yang merupakan Dark Days for the Ummah. Selepas je kejatuhan kerajaan Turki Uthmaniyah, dasar kerajaan telah dipisahkan daripada syariat Islam. Di antaranya menurut Ahmad Al-Aziz, menurut beliau pada waktu tersebut Al-Quran dan As-Sunnah ni tidak lagi jadikan perlembagaan. Kemudian siaran-siaran radio dan televisyen serta isi kandung majalah pada waktu tersebut 95% adalah maksiat. Dan kemudian panggung-panggung wayang lucah, pendedahan aurat, arak, judi dan zina pada waktu tersebut dibenarkan secara besar-besaran. Seterusnya para pemimpin pada zaman tu mereka ni merasakan diri mereka ni sentiasa betul dan tidak boleh ditegur, dan apabila ditegur mereka melenting dan marah-marah. Kemudian pada satu hari Mustafa Kamal berucap bahawa beliau ni mendakwa bahawa Islam dan urusan dunia ni adalah terpisah. Kemudian dan yang terakhirnya yang paling menyedihkan, apabila pada zaman tersebut ramai rakyat yang telah dibunuh hanya kerana enggan berpakaian secara barat dan mematuhi arahan negara Turki moden. Jadi sahabat-sahabat, kita kena fahami dan ambil iktibar daripada faktor-faktor yang menyebabkan kejatuhan kerajaan Turki Uthmaniyah. Yang pertama, bermula kurun yang ke-17, sultan-sultan yang menaiki tahta ni kepribadian yang lemah dan hanya mementingkan kemewahan semata-mata. Yang kedua, kebangkitan nasionalis di negara Arab. Itu yang kedua. Yang ketiga, berlakunya perselisihan dan perpecahan dalaman di antara pimpinan pada waktu tersebut. Kemudian yang keempat, perjanjian Sykes-Picot 1916 yang mana telah memecah belahkan pemerintahan kerajaan Turki Uthmaniyah pada waktu itu. Setelah itu, apakah peranan kita sebagai seorang umat Islam? Antaranya yang pertama, kita mestilah berpegang dengan Islam yang sebenar, iaitu berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, kita mesti mempersiapkan diri dengan jiwa dan ilmu. Yang ketiga, kita jangan sesekali terpengaruh dengan anasir dan ideologi barat yang cuma merosakkan umat Islam. Yang keempat, kita mestilah bersatu dalam kesatuan Islam untuk mempertahankan agama dan menolak anasir perpecahan. Dan yang kelima, kita mestilah mengetahui realiti semasa umat Islam pada masa kita. Jadi setakat itu sajalah perkongsian kita pada kali ini.
mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini dapat dijadikan iktibar dan sama-sama kita tidak mengulangi sejarah yang telah berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.